بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid dan ahli-ahli jawatan kuasanya, yang berbahagia Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan Pondok Ar-Ridwan, seterusnya para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. Sampai kita di bulan Syaban, tak lama lagi kita akan berada di bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Patutnya kita menunggu-nunggu kedatangan Ramadan ini, kerana itu bulan yang sangat mulia. Semua patutnya kita ni menunggu-nunggu, menanti-nanti kedatangan Ramadan. Jangan monyok aja. Anda dah dekat nak puasa, baru dia puasa, nak puasa lagi. Jangan apa itu. Kita mesti menunggu-nunggu kedatangannya. Looking forward towards the coming of Ramadan. Macam menunggu kedatangan tunang. Tahu tunang? Tak pernah tunang dari mana? Jangan nunggu kedatangan tunang. Janji pukul 10, kau apa nunggunya? Ni tuan-tuan ni. Kumpulan saya tak tahu, kalau tuan-tuan tak tahulah. Ya, janji pukul 10 dan jumpa dengan tunang. Pukul apa nunggunya? Pukul 8 dah nunggu. Terjenguk. Tengok datang haji dia pakai baju merah. Tengok bukannya clean rupanya. Begitulah. Bukan isteri je tunang. Tapi kalau nunggu isteri janji pukul 10, pukul apa datang? Pukul 12 apa datang? Ini patut apa tu? Seronok. Kerana fadilatnya amat besar. Dia melatih dan mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semua latihan-latihan di bulan Ramadan itu menjurus ke arah ketakwaan. Apa saja. Ya. Allah nak kabul Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu puasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan-bulan yang lain, dan mereka yang lain sebelum dari kamu tu diwajibkan kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, memang bulan Ramadan melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di hujungnya nanti kita patut menjadi orang yang bertakwa, patutnya menjadi orang yang bertakwa. Kita dah berapa kali dah melalui bulan Ramadan. Saya entah berapa puluh kali dah. Paling komanya dah 81 ni tolak 15 berapa? 81 tolak 15 berapa? Patutnya dah dekat 70 kali dah. 70 kali dah kita melalui tangga-tangga ketakwaan. Tapi setakat ini belum lagi bertakwa. Kenapa? There must be something wrong. Ada yang tak kena. Patutnya kita bukan lagi menjadi bertakwa dah sekarang ni, dah jadi wali. Bukan saja takwa, bukan saja membuat apa yang disuruh, meninggalkan segala yang dilarang, tapi sungguh-sungguh dah jadi wali. Sekarang ni belum jadi wali lagi. Jadi wali nikah ada. Wali Allah belum lagi. Kenapa? Ada yang salahnya, ada yang tak kena. Kerana di bulan Ramadan kita dilatih, yang pertama dilatih kita banyak semayang. Ya kita. Satu jenis semayang hanya berada di bulan Ramadan je, yang lain tu tak ada. Semayang apa? Tarawih. Kita banyak betul. 20 rakaat semalam. Sebulan berapa rakaat? Ya Allah, tidak kita mengira 20 kali 30 berapa? 600. Banyak tu. 600 rakaat sebulan. Orang yang semayang 600 rakaat tu, Allah janji apa? Allah janjikan apa? Tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kan ini janji Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan juga perbuatan maksiat. Tapi ada dah orang semayang, perampus juga? Ada dah? Semayang, ngumpat orang juga ada dah? Ada. Semayang, ambil 2 ekor, ambil juga lagi. Semayang. Apa, kedekut juga, bakhil juga. Padahal bila dia semayang dia dah tercegah daripada perbuatan-perbuatan fahsyat dan munkar. Allah ada janji, ni yang janji ni Allah. Allah pernah akan mungkin janji. Tapi mengapa berlaku? Maksiat buat juga, semayang juga. There must be something wrong in the way you pray. Ada yang tak kena dengan kita semayang. Mungkin bacaan kita ke, gerak-geri kita membatalkannya, kita tak sedar. Atau tidak ikhlas semata-mata kerana Allah. Sebab itu dia tidak mencegah kita daripada perbuatan fahsyat dan munkar. Kemudian di bulan Ramadan yang kita dilatih banyak apa? Banyak zikir. Betul tak? Sikit banyak tu zikir bulan Ramadan. Orang yang banyak zikir, Allah janji apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui olehmu bahawa dengan banyak berzikir dengan Allah Ta'ala itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Tak ada perampui. Tak ada nak metor je kerjanya. Tak ada nak marah saja. Tapi ada dah orang pemarah, masih ada lagi. Zikir banyak, tapi marah juga. Serobot tak kena. Lambat datang marah, cepat datang pun marah, benar juga. Ustaz ngajar, kejap benar marah. Lama benar ngajar, marah juga. Lama benar ngajarnya, naik lemah ke nunggunya, kata, marah lagi. Kalau kejap pun tu juga, kejap benar, tak puas aku katanya. Jadi serba salah. Padahal orang dah berzikir tu dia mesti sabar. Dia jiwa dia tenang. Kalau tenangkan jiwa dia. Sabar. Tawakal.
Ikhlas semata-mata kerana Allah. Patutnya betul ya. Dan di dalam berzikir digalakkan kita Quran. Ya kita ada satu upacara namanya tadarus Al-Quran. Ada kata ada? Nah, orang yang banyak baca Quran maknanya dia akan faham tentang Islam, kerana apa saja perkara dalam Islam ini terdapat dalam Quran. Ada suruhan, ada larangan, ada janji baik, ada janji jahat. Yang ini elok, yang ini tak elok, yang ini wajib, yang ini haram, yang ini sunat, yang ini makruh, yang ini harus. Bila kita ikut Quran betul-betul, kita fahamlah apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Nah, sebab itu baca Quran ni kan baca gitu aja, baca juga maknanya. Tafsirnya baca, tafsir ada, makna ada. Baca dah. Bila kita baca, kita akan jumpa satu ayat. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti orang itu akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Rugi ke mana baginya? Di akhirat kalau rugi ke mana baginya? Neraka. Sedangkan dia dah baca tu, oh dia akan ikut Islam segala-galanya. Tak ada dia buat perkara yang bertentangan dengan kehendak Islam. Sedangkan orang kafir tu buat juga apa yang orang Islam buat. Orang Islam semayang, orang kafir semayang. Orang Islam kenduri, orang kafir pun kenduri juga. Orang Islam nikah kahwin, orang kafir pun nikah kahwin juga. Tapi orang kafir tu tak dapat apa-apa. Orang Islam kerana ikut Islam baru dia baru diterima Tuhan. Semayang cara orang Islam diterima Tuhan. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan beberapa syarat yang tertentu. Baru terima Tuhan. Orang kafir semayang juga. Orang Hindu semayang, orang Kristian semayang, orang Buddha semayang, tapi tak terima dari Tuhan. Itu fadilat Ramadan. Bila kita ikut Islam, baru diterima Tuhan. Maka kita akan terdidik menjadi orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan juga kita dilatih banyak selawat. Banyak dah selawat bulan Ramadan? Tarawih banyak dah selawatnya. Kita banyak kan? Tok Bilal pimpin kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menjawab sallallahu wasallam alaihi. Tu Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tu dah apa selawat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Kita menjawab sallallahu wasallam alaihi. Banyak selawat kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan, selawat ni sekali aja kita selawat, Allah balas berapa kali? 10 kali. Jadi berapa kali dalam masa kita sembahyang tarawih tu selawat kita tu? Kita 2 rakaat selawat. Kita 4 rakaat lagi panjang selawatnya. Banyak selawatnya. Bila kita banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita layak untuk mendapat syafaat daripada Nabi. Itu tanda orang takwa lah tu. Bila dapat syafaat, barulah hanya orang bertakwa saja yang dapat syafaat dari Nabi. Kemudian lagi apa? Di bulan Ramadan, digalakkan kita banyak bersedekah. Ya kedah. Ya kedah. Bersedekah lah. Gunakan harta itu di jalan Allah. Karena siapa bersedekah RM1 aja, Allah balas balik 700 ringgit paling komat. Itu bukan bulan Ramadan tu, bulan Ramadan lagi tak terkira. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Kullu hasanatin bi'ishrin amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan yang dilakukan oleh hamba aku akan kubalas pada kau paling kurangnya 10 kali ganda.
Itu paling kurang tu. Ya. Bi'ishrin amsalihah. Paling ringan, paling sikit, aku akan balas 10 kali ganda. Kejap ni bukan bulan Ramadan tu. Illa siyam, melainkan puasa. Orang puasa bukan apa tu. Fa innahu li, kata Allah. Puasa tu aku punya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang menentukan berapa banyak aku nak bagi kepada mereka-mereka yang berpuasa tu. Hebatnya. Allah bagi ganjarannya. Tak terkira dari kita banyaknya. Pahala di bulan Ramadan. Itu ciri orang takwa dah gitu. Lagi apa? Di bulan Ramadan. Jadi banyak kita beribadah di situ. Banyak selawat, banyak zikir. Zikir banyak tak? Bulan Ramadan banyak dah zikirnya. Sikit banyak kan? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh. Kita pun sambut ramai-ramai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimah ini, 4 kalimah ni tuan-tuan dan puan-puan. Apa kata Nabi? Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Apa di kalimahnya? Subhanallah lagi, alhamdulillah lagi, la ilaha illallah lagi, Allahu akbar. Ringan di bibir. Artinya senang nyebutnya, tak ada berpensan nyebutnya. Tak perlu cekik tulang nyebutnya. Tapi esok bila ditimbang, berat kebajikan. Pahalanya berat, besar benar pahala, banyak benar pahala. Itu 4 kalimah tu. Jadi bulan Ramadan ada kita sebut apa tu? Ada nak sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada nak sebut apa tu? Ada ke tak ada? Ada? Berat benar pahala nanti. Sebab itu kita sepatutnya menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Jangan monyok aja. Jangan masak aja dekat. Oi, aku pun nak puasa lagi. Jangan ya. Mesti kita ceria, seronok, gembira. Menunggu kedatangan Ramadan. Last kali tuan-tuan dan puan, di bulan Ramadan saja ada satu malam yang tak ada di bulan lain. Apa malamnya? Malam apa? Lailatul Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar, tak betul. Kalau malam Lailatul Qadar maknanya malam-malam Qadar. Dalam kitab pun banyak sebut malam Lailatul Qadar. Tak betul tu. Patutnya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Tak nak sebut malam, Lailatul Qadar. Kalau bertembunglah kita dengan Lailatul Qadar, dapat pahala berapa banyak pahalanya? 1000 bulan. Ada tak ayat Quran yang bawa apa tu? Apa kata Allah? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada tak ayat macam tu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 1000 bulan berapa tahun? 83,333333333333333 tak habis. Tak usah 83 tu. Ambil 83 tahun jadilah. Kalau dapat bertembung dengan kita Lailatul Qadar tu, dapat pahala 83 tahun punya pahala. Kalau 10 tahun berapa? Setiap tahun dapat. 10 tahun berapa? 83 kali 10 berapa? Tidak kita mengira tu. Tak ada ngaji matematik kan? Berapa? 830 tahun. Kalau 20 tahun berapa? Itu banyak ya. Begitulah hebatnya. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi kena carilah. Nakkan garanti dapat. Garanti dapat. Tiap-tiap malam. Jangan miss. Bangun tengah-tengah malam, beribadat. Garanti dapat Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam. Jangan meroloh saja. Atau paling malas, paling kudi, paling koyok, paling tak guna, dia semayang subuh dan isyak berjemaah. Dapat fadilat Lailatul Qadar. Boleh tak? Boleh tak isyak dan subuh berjemaah? Boleh. Kesusah no. Begitulah Lailatul Qadar ya. Patutnya
Lepas itu kita akan menjadi orang bertakwa. Kenapa nak jadi orang bertakwa? Tak kata nak jadi orang bertakwa. Nak, buat apa? Kenapa nak jadi orang bertakwa? Tuan-tuan dan puan-puan, hanya orang bertakwa sahaja yang dijamin oleh Allah keselamatannya di dunia dan di akhirat. Di dunia pun dijamin selamat, di akhirat pun dijamin selamat. Nah, itu kalau jadi orang bertakwa ya. Takwa itu tanda apa? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Dijamin di dunia apa Allah jamin? Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Itu di dunia ni rezeki orang takwa macam mana? Tekan tak hafal ayat ni. Rezeki orang takwa macam mana? Dijamin oleh Allah. Nah, di dunia ni. Sampai tak hafal ayat ni yang kata. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dari sebarang masalahnya. Allah selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi Tuhan. Siapa tahu? Itu di dunia ni ada, dia makan gaji dengan Tuhan. Tak payah-payah susah, tak payah-payah dia mencari berusaha untuk dapat rezeki. Allah janji dah. Syarat bertakwa. Itu di dunia, di akhirat Allah jamin juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di posisi yang selamat, darjat yang selamat, kedudukan yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, di dalam syurga-syurga yang terdapat air yang berpancutan. Yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut di syurga tu. Cantik ke tak air pancut? Air pancut syurga cantik ke tak? Air pancut dunia pun cantik, ini pula di syurga ya. Itu hebat ya. Jadi patutnya kita menunggu-nunggu, jangan monyok aja nak datang Ramadan ya. Itu kalau Lailatul Qadar. Okey. Itu mukadimahnya begini. Kita patutnya ceria dari sekarang ni sampai kedatangan Ramadan. Ramadan datang berapa bulan? 12 bulan 2 ya. 12 bulan 3. Sorry, ini bulan 2 ya. 12 bulan 3. Ini menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Itu sebab tu Imam selalu baca apa? Allahumma barik lana fi Sya'ban. Sebelum Sya'ban dah Sya'ban, dulu ada Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Ramadan tu ini ya. Okey, itu mukadimahnya panjang, minta maaf ya mana-mana. Kalau nak cerita kan, tak payah cerita boleh. Cerita puasa je. Tak ada permintaan. Kalau ada khabar awak cerita puasa aja untuk Ustaz bulan ni. Tak ada buka kitab. Ini buka kitab. Ya. Kita tajuk baru pada pagi ni. Ya, hadhi zirat ya ziratu wan nasaif. Inilah beberapa yang menakutkan. Nah, tahziratu artinya menakutkan. Wan nasaih dan nasihat, dan menasihatkan hubaya. Apa tu hubaya? Berjaga-jaga. Nama hubaya. Jaga-jaga. Beware kata komputernya. Beware. Jaga-jaga ya. Firman Allah, apa kata Allah dalam surah Taubah? Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma
min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dua ayat tadi ya. Ada lagi satu. Wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Ayat 75 dan 7 sampai 77 surah At-Taubah ya. Cakap Melayunya Mbak. Cakap Melayunya dan setengah daripada waminhum, setengah daripada mereka itu, mereka yang berjanji ia akan Allah Ta'ala, janji kepada Allah Ta'ala. Ini tulisnya akan, patutnya kepada, berjanji dia akan Allah Ta'ala. Sesungguhnya jika mendatang Allah akan kami daripada kurnianya, kalau Allah bagi kurnia, ya, sesungguhnya kami hendak sedekah. Kalau kami dapat rezeki, nak sedekah akan dia. Dan sesungguhnya adalah kami setengah daripada orang apa? Setengah daripada orang yang soleh. Kami ni di antara golongan orang soleh. Dia mengaku dengan Tuhan bahawa dia ni orang soleh. Ya. Maka tatkala mendatang akan mereka itu akan Allah daripada kurnianya, bakhil mereka itu. Jadi dah janji, betul bakhil. Aku janji nak sedekah di jalan Allah, nak sumbang jalan Allah, nak infak jalan Allah. Betul? Dah jadi kekut, bakhil, tangkai jerim, tak hidung masin, genggam ayok, tak tirik. Jadi bakhil. Jadi bakhil mereka itu. Dengan dia dan berpaling. Tadi janji itu berpaling sekalian mereka itu, padahal mereka itu meninggal daripada apa itu? Daripada menyempurna akan janji itu. Maknanya itu tanda apa tu? Tanda munafik. 3 tanda munafiknya. Salasum fil munafiq, kata Nabi. Iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. 3 tanda orang munafik. Bila bercakap dusta, bohong. Bila berjanji mungkir, tak tunaikan janji. Bila diberi amanah, khianat. Itu 3 tanda. Cakap, bohong. Dia berjanji, mungkin janji. Ini sudah berjanji dengan Tuhan. Aku kalau dapat kurnia dari kamu, aku akan sedekah jalan Allah. Bila dapat, jadi bakhil. Dah salah satu tanda munafik ada pada dia. Itu tanda dia. Bukan munafik hakiki ya, munafik kufur nikmat. Munafik. Tanda-tanda munafik ada. Tapi dia bukan munafik betul-betul. Itu kata Imam Syafi'i. Bukan munafik sebenarnya. Tapi ada tanda-tanda munafiknya. Kemudian apa? Ta'ala itu akhir kemudian kan? Tak tahu jelas. Lampu pun tak terang. Nak cari yang terang sikit. Ini terang. Ini ada terang sikit, bukan terang mana pun. Ya. Bakhil mereka itu dengan dia dan berpaling sekalian mereka itu, padahal mereka itu meninggal daripada menyempurnakan akan janji itu. Tak nak buat janji tadi. Maka menjadi Allah Ta'ala akhir kematian mereka itu munafik. Dia jadi munafik tu. Kerana dia dah memiliki tanda munafik,
di dalam hati mereka itu hingga sampai kepada hari yang bertemu mereka itu akan Allah. Esok berjumpa dengan Allah, pernah jawab. Bertemu mereka itu akan Allah Ta'ala dengan sebab barang yang menyalahi mereka itu akan Allah. Akan barang yang telah berjanji mereka itu. Dia memang dah janji akan dia. Dan dengan sebab barang yang berbuat dusta mereka itu akan dia. Jadi orang mungkin janji itu salah satu daripada tanda-tanda orang munafik. Kadang-kadang kita pun ada. Ada tak berjanji dengan Allah? Nak semayang tadi ada nak janji dengan Allah subuh tadi? Ada tak sebut? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada ke tak ada janji dengan Allah begitu tadi? Sekali lagi, ada ke tak ada? Ya, nak berjanji dengan Tuhan tu. Kadang-kadang janji tu tak betul. Baca tak betul? Dengar lalu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu yang betul. Yang ramainya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada tak baca bunyi tu? Ramai. Tuan-tuan tak adalah. Dah ngaji pondok ni macam itu melampau benar lah. Patutnya wa mahyaya wa mamati. Satu ya tu panjang, satu pendek. Satu dua harakat, satu harakat je. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku nak ikut peraturan-peraturan kamu, nak ikut undang-undang kamu ya Allah. Janji tu. Lepas aja salam, ambil mereka. Dah mungkin janji. Lepas aja salam, nyemua kain ke tang dada. Udah mungkin janji. Lepas aja salam, ngumpat orang anu. Padahal dah janji tu naik ke peraturan Allah. Jadi kalau kau itu adalah sifat-sifat munafik pada diri dia. Ini Allah dah khabar apa ni? Dia ada memiliki sifat orang munafik. Jangan. Jadi baca betul-betul. Wa mahyaya wa mamati. Ayat Quran kita baca betul-betul tu. Ni ayat Quran tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Satu ya panjang, satu pendek. Jangan wa mahyaya wa mamati. Tak betul? Tapi orang pondok ni dah ngaji lah, takkan salah lagi. Kalau salah haji yang benar-benar pun. Dia dah berjanji benar tu. Jadi lepas tu dia mungkin janji. Jadi orang munafik. Munafik tu apa artinya? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu tanda orang munafik. Istilahnya. Dia macam orang Islam. Tapi sebenarnya hatinya tak beriman dengan Allah Ta'ala. Dia mengaku dia orang beriman. Sebutan beriman. Melakukan perkara-perkara macam orang beriman. Tapi dalam hati tak percaya. Dia seorang je tahu. Dan Allah tahu. Dia tahu, Allah tahu. Orang lain tak tahu. Itu sebab Allah marah benda orang munafik kan. Itu kalau munafik betul-betul lah. Dalam Quran boleh kata setiap juzuk ada je cerita orang munafik. Ada aja. Di antara apa dia? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Awal-awal surah Al-Baqarah lagi dah sebut. Apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Macam orang beriman lah, semayang sama, puasa sama, zikir sama, wirid sama, selawat sama. Macam orang beriman biasa lah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada geng-geng mereka, mereka berkata kami serupa dengan kamu. Tadi bersama dengan orang beriman tadi mustahziun, olok-olok aja. Kamu betul olok-olok aja.
Acah-acah aja. Rupanya dia acah-acah sama orang semayang dia semayang, orang zikir dia zikir, orang selawat pun selawat. Rupanya acah-acah bukan betul. Tak terima. Bila dia kembali kepada geng-geng dia, dia ikut orang tu. Kalau orang tu dangdut, dia pun dangdut juga. Dalam hatiku hanya ada kamu. Kalau orang tu Hindustan, dia pun Hindustan juga. Ya ho janggeli kai. Kalau orang kafir tu karaoke, dia pun karaoke juga. That's the way I like it. Maknanya orang munafik ni, dia macam sesumpah. Tahu apa sesumpah? Siapa? Apa dia sesumpah? Satu serangga yang boleh berubah warna kulitnya. Itu sumpah. Kalau latar belakangnya hijau, warna kulitnya pun hijau. Kalau latar belakangnya kuning, warna kulitnya pun kuning. Itu warna kulit itu kuning juga. Itu namanya sesumpah. Atau dia macam ular. Mana pun boleh. Tahu ular? Ya Allah, dia tak tahu apa ular. Ular. Ya Allah, orang bukan benar ke mana? Ular di mana-mana boleh hidup. Ya ke tak? Dalam semak boleh hidup dah ular. Dalam rumah boleh hidup dah? Boleh. Dalam ayam boleh hidup dah? Boleh. Dalam lecah boleh hidup dah? Atas pokok boleh hidup dah? Ke mana boleh hidup? Orang munafik awal itulah. Sama orang beriman dia macam orang beriman. Sama orang kafir dia sama orang kafir. Ini Allah nak apa ni? Jadi jangan jadi munafik. Sebab itu Allah marah benar orang munafik. Ya, munafik ni salah seorang golongan kafir yang paling Allah murkai sekali. Kafir ni ada 4 golongan, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Sekali lagi. Yang pertama murtad. Apa kata murtad? Ditolak iman. Walaupun dia mengaku iman, ditolak kerana dia melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia jadi kafir. Menghina Islam, murtad. Menghina sunnah Nabi, murtad. Lagi apa? Menghina hukum Islam, murtad. Menghina Quran, murtad. Menghina hadis-hadis Nabi, murtad. Ditolak. Walaupun dia semayang, walaupun dia mengaku beriman, tapi dah ditolak. Allah tak terima dia sebagai orang beriman. Yang kedua, musyrik. Musyrik dia percaya Allah itu Tuhan, tapi di samping percaya itu dia nyembah lain daripada Allah juga. Nyembah patung, itu musyrik. Menyemutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nyembah matahari, nyembah lembu, nyembah api, itu semua musyrik ya. Yang ketiga mulhid. M-U-L-H-I-D, mulhid. Iaitu orang yang tak percayakan agama. Mana-mana agama dia tak percaya. Islam dia tak percaya, Hinduism tak percaya, Christianity tak percaya, Buddhism tak percaya. Dia seperti free thinker. Tahu free thinker? Dia boleh fikir apa saja dia nak. Atau lebih moden lagi, lebih terkenal lagi namanya atheist. Atheist, tahu atheist? Tak ada agama. Macam komunis tu, atheist tu. Socialist, atheist. Itu namanya mulhid. Yang keempat munafik. Munafik ni pura-pura beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Paling Allah marah yang keempat, nombor daripada empat tu mana? Munafik tu ya. Yang mana tak? Tuan-tuan mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Nak yang mana? Perempuan nak yang mana? Lelaki nak yang mana? Semua tak nak ya. Kita hendak jadi orang yang beriman dan beramal soleh ya. Itu yang kita nak. Alright. Kemudian apa lagi firman Allah? Ya. Tengok firman Allah. Surah apa ni? Surah Ali Imran ya, bukan Al Imran ya, Ali Imran. Ayat 180. Nanti cari surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 180. Betul 180?
180. Mun tak hafal, kena tengok apalah. Tengok nota. 180. Seratus 179, 180. Oh, panjang dia ni. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sekali lagi. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Kita lagi apa? Dan jangan kau sangka wala yahsabannal ladzi, jangan kamu sangka. Jangan kamu sangka apa? Jangan engkau sangka akan segala mereka yang bakhil sebelum mereka itu dengan barang yang mendatang akan mereka itu oleh Allah daripada kurnianya akan kebajikan. Jangan kamu sangka orang bakhil itu dapat kebajikan. Jangan kamu sangka orang kedekut dapat kebajikan. Jangan kamu sangka orang tangkai jering itu sebagai dapat kebajikan. Jangan kamu sangka kebajikan itu jadi apa? Jadi orang yang tak hidung masin. Jangan kamu sangka kebajikan itu orang cikir. Tahu cikir? Ya Allah, orang kalian tak tahu apa cikir kan? Orang gajah tahu apa cikir? Cikir tu terkekal lah. Cikir, sebab betul-betul. Cikir. Tak betul. Ciki tak betul. Ciku lagi tak betul. Ini cikir. Imalah tu nak betul. Tahu apa imalah? Ya Allah, tak pernah baca Quran kan tu. Imalah tahu. Baca secara sangit tu. Wadduha wal laili idza saja cike. Apa dah bunyi? Wadduha wal laili wa nukaha ya. Wadduha betul. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha apa? Wadduha wal laili idza saja cike. Apa dah bunyi? Kenapa cikir? Imalah namanya. Wadduha wal laili idza saja cikir. Siapa dah bunyi? Siapa kira bunyi ya? Itu sebab betul-betul. Itu bacaan secara imalah namanya. Ini pun betul. Jangan kamu sangka cikir itu benda baik. Cikir itu adalah benda yang jahat, yang tidak guna, yang dimurkai oleh Allah Taala. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan dia ni sangat dicela oleh Allah Taala. Akan dicela oleh Allah. Jangan kamu sangka itu adalah benda yang baik. Bukan dapat pahala cikir tu ya. Kerana semua harta itu Allah yang punya. Allah bagi amanah bagi kita. Pinjam kejap aja. Bukan bagi saja. Pinjam kejap, nanti akan ditanya. Apa saja kita miliki dalam dunia ini semua akan diambil kira oleh Allah. Tak pernah dengar kayak ini. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tak pernah dengar? Surah apa? Surah apa? Ya Allah. Seorang tak jawab. Surah apa? Al-Maun? Salah. At-Takatsur. Jangan kepala. Apa nama surah At-Takatsur?
Kalau saya kata Al-Ha tahu tak? Siapa tak tahu kata Al-Ha? Jadi Al-Ha tu nama surahnya At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawannal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Lagi summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Artinya kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat kamu terima dalam dunia. Apa saja terima nikmat yang diterima dalam dunia semua akan ditanya. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Semua akan ditanya. Nah, rumah kamu ada berapa? Homestay ada berapa? Rumah sewa ada berapa? Itu baru rumah. Kemudian entokah ada berapa? Mana dapat duit belinya? Motor ada berapa? Baju ada berapa? Tudung ada berapa? Gelang ada berapa? Rantai panjang ada berapa? Semua akan ditanya oleh Tuhan nanti, ya. Jadi kamu kerukutnya yang sangka itu baik, itu adalah kejahatan bagi kamu. Ya, semua akan ditanya nanti Allah. Kamu akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Semuanya jadi kejahatan bagi mereka. Dan lagi akan direlang jadi apa? Dikalungkan. Yang dikerkut tu dikalung ke leher, tak leher, kantai tu tak leher. Apa tu? Dibubuh api pada kantai. Kalau kamu kerkut dengan kantai, ya. Dikalungkan pada leher mereka itu akan barang yang bakhil mereka itu dengan dia pada hari kiamat nanti. Jadi pakatan. Jadi pakaian mereka itu daripada api neraka. Jadi pakaian itu daripada api neraka. Rantai jadi api neraka, gelang jadi menyala-nyala macam api neraka dan sebagainya. Itu bagi orang kerkut. Kemudian firman Allah lagi. Apa kata Allah? Surah Taubah balik, ya. Jangan surah Taubah balik. Surah Taubah ayat 34 dan 35. Cari balik surah Taubah. Mohon tak apa, kena cari balik lah, ya. Surah Taubah ayat 34 dan 35. Tiga puluh empat dan 35. Tiga puluh jumpa, 33 jumpa, 34 jumpa. Dan 35. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Ini mulai tadi, ya. Atas tadi tak ada kena. Ini makna di bawah ni, ya. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Bermula itu, ya. Walladzina yaknizun, mereka itu yang memegang tak ada peluangnya. Yang kerkut memegang harta itu, ya, yaknizuna zahaba, yang emas dia tu. Tak ada keluarnya zakat. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak nak menginfakkan, tak nak membelanjakan di jalan Allah. Fawashirhum, berilah berita mereka itu, berita yang baik. Berita gembira, berilah berita gembira. Fabashirhum bi'adzabin alim, dengan azab yang amat pedih. Allah perli itu, ya. Allah kata itu berita gembira. Padahal berita apa tu? Berita yang menakutkan. Fabashirhum bi'adzabin alim. Tapi Allah perli. Ya. Pada
dengan azab yang pedih. Itu apa? Ada lagi sambung lagi. Ya. Yauma yuhsha yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ya, artinya apa? Berilah berita gembira mereka dengan azab yang amat pedih. Itu tadi dah. Lepas tu, diberi akan dia, maka kabar olehmu akan mereka itu dengan siksa yang amat pedih pada hari kiamat nanti, yaitu hari yang disebut bukan disebut tu dia apa? Dilebur, dibakar. Hari yang dilebur segala yang ditegak. Segala yang ditegak akan zakat. Kalau kita nak mengeluarkan zakat, tegak oleh zakat itu di dalam neraka Jahannam. Maka dibakar dengan dia akan segala dahi mereka itu. Dahi dibakar. Dahi mereka itu dan akan segala lambung mereka itu. Dari ke lambung ke bawah begini. Lambung tu apa lambung? Pinggang. Itu namanya lambung. Akan lambung mereka itu dibakar. Dan akan segala belakang mereka itu. Belakang tu pinggang sampai ke belakang. Dan dikata buat mereka itu, inilah harta. Harta akan zakatnya. Ini artinya zakat. Patut kamu keluar zakat, kamu tak nak keluar zakat. Maka rasalah kamu akan seksa. Rasalah kamu akan seksa harta yang kamu yang kamu taruh akan dia bagi diri kamu. Kamu simpan harta untuk kamu, tak nak keluarkan zakat, tak nak belanja di jalan Allah, ya. Itu bagi orang yang tak nak zakat. Itu jaga baik. Bila cukup haul, cukup nisab, keluarkan zakat, ya. Jangan simpan gitu aja. Itu tu amaran dari Allah Taala tu, ya. Kemudian lagi apa? Firman Allah lagi. Surah apa ini? Surah Fusilat. Kita cari surah Fusilat, ya. Surah Fusilat. Ayat berapa? 6 dan 7. Surah Fusilat 6 dan 7, ya. Baik. Kemudian apa kata Allah? Qul innama ana bashar. Qul innama. Okey, itu. Fusilat salah. Fusilat. Fusilat. Oh, dia ambil ujung aja, patutlah tak jumpa. Ya. Dia bukan mula, dia ambil ujung. Wailul lil musyrikin. Itu ujung aja. Patutnya baca qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
Malam-malam itu qul innama, katakanlah bahawa aku ni sesungguhnya aku ana basyarum mislukum yuha, aku ni serupa kaum juga. Nabi Muhammad tu Allah perintahkan Nabi Muhammad khabar kepada orang-orang yang beriman tu bahawa aku ni macam kaum juga. Ana basyarum mislukum yuha, tapi aku bezanya aku dapat wahyu. Kaum tak dapat. Tapi aku serupa kaum juga. Aku makan, kaum makan. Kaum kahwin, aku pun kahwin. Kaum sakit, aku pun sakit. Cuma sakit aku ni tidak menjatuhkan maruah aku, tidak menjatuhkan kenabian aku. Kamu lapor, aku pun lapor. Siapa dengan kamu? Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Yang lebihnya aku ada dapat yuha, ada wahyu. Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah esa. Sesungguhnya Allah itu adalah yang paling esa. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Artinya tetaplah kamu beriman dengannya. Istiqamah kamu beriman dengannya. Wastaqimu itu istiqamah. Istiqamahlah kamu beriman dengannya dan minta ampun dengannya. Apa itu bawa dia? Wailul lil musyrikin. Ini dia amarannya. Neraka wail bagi mereka-mereka yang mensyirikkan Allah Taala. Nanti akan masuk dalam neraka namanya wail. Bukan nama neraka itu, wail itu satu lembah dalam neraka Jahannam. Itu wail ya. Satu lembah dalam neraka Jahannam. Kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi, memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu namanya wail. Ya, ada tak wail Quran? Selain ini ada tak? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada tak? Mereka wail lah bagi mereka yang semayang tapi mereka itu lalai di dalamnya. Orang yang lalai dan semayang itu akan dimasukkan dalam wail. Wail itu satu lembah dalam neraka Jahannam. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu wail ya. Ini pun gitu ya. Wailul lil musyrikin. Maka wail bagi orang yang mensyirikkan Allah. Kepada siapa yang mensyirikkan Allah itu di samping itu? Alladzina la yu'tuna zakat. Mereka tak mengeluarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan dia tentang akhirat dia tak beriman. Tak percaya dengan akhirat. Ingkar yang boleh menyelamatkan diri akhirat. Ya. Tapi di sini maknanya daripada wailul je. Wailul lil musyrikin. Artinya apa? Bermula seksa mereka buat segala musyrikin. Orang yang mensyirikkan Allah tu seksa belaka. Masuk wail ya. Yang tiada memberi mereka itu akan zakat. Tak nak mengeluarkan zakat. Bermula sekalian mereka itu kufur untuk ingkar. Kufur sekalian mereka itu dengan hari akhirat. Dia tak percaya pada akhirat. Tak percaya ada satu alam lain namanya alam akhirat. Itu ayat Quran ya. Kemudian maka menama Allah Ta'ala akan segala mereka yang menegah mereka itu akan zakat itu dengan musyrikin. Orang yang tak nak keluar zakat itu dipanggil musyrikin. Mensyirikkan Allah. Menyekutukan Allah. Semua namanya musyrikin. Kalau ramai. Kalau lelaki seorang je, musyrik. Kalau perempuan, musyrikah. Semua gelaran musyrikin. Kemudian apa kata Nabi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin takunu lahu iblun au au baqarun au ghamun la yu'zi la yu'azzi haqha illa aba biha yaumul qiyamah a'zamu ma. Ini salah baca tak apa ya. A'zamu ma takunu wa as apa tu? Wa asmanahu
tata'uhu ya'khud yakhfa fiha watas watan tuquhu biqurubiha kullama jazat akhraha wadat alaihi ulaha hatta yuqdi bainan nas. Sabda Nabi ya. Demi Tuhan, bermula diriku dengan kudratnya. Allah jadikan aku dengan kekuasaannya. Tiada daripada seseorang laki-laki yang baginya beberapa unta. Dia ada unta lelaki itu ya. Dan lembu dan kambing. Mungkin banyak binatang ternakan banyak. Yang tiada memberi ia zakatnya. Ada unta boleh zakat, dia tak zakat. Ada lembu boleh zakat, dia tak zakat. Ada kambing boleh zakat, tak nak zakat. Dia saja tak nak zakat. Melainkan didatangkan dengan dia pada hari kiamat akan yang terlebih besar. Yang terlebih besar daripada badan yang ada dia di dalam dunia ni. Besar benar datang ke lembu tu. Atau unta tu, atau kambing tu. Besar daripada badan dia tu. Dan terlebih gemuk. Dan timbun tu tembam lah kan. Iaitu memijak sekaliannya itu akan manusia yang tak nak keluar zakat tu. Memijak dia akan manusia itu dengan segala kuku sekaliannya. Dan menanduk sekaliannya itu akan dia dengan segala tanduknya. Tiap-tiap habis. Lalu yang kemudiannya tidak habis, orang yang lain pula nanduknya. Datang kemudiannya. Segala tanduknya tiap-tiap habis, lalu yang kemudiannya kembali kepada atasnya. Dia gila lah. Mulai orang ni, kambing ini, betul lembu itu, betul unta ni ya. Tak nak keluar zakat. Gemuk datang. Oleh atasnya. Yang pertama itu bergila-gila lah. Hingga dihukum akan dia antara segala manusia ini. Kemudian apa kata Nabi? Ma min ahadin la yuaddi zakata malihi illa jaa yaumal qiyamati syaja'an minan nari fatakwi biha apa tu? Jubhituhu wajud tabahu wataharahu ila akhirah. Tadi ada ila akhirah. Artinya apa? Ini orang tak nak keluar zakat ni. Ya. Tiada daripada seorang yang tiada memberi ia akan zakat hartanya, melainkan datanglah hartanya itu pada hari kiamat akan ular, petir jadi ular. Ular daripada api. Ular tu api apa tu? Api neraka. Maka dibakar dengan dia akan dahinya. Ular tu matuk tak dahi, bakar dahi betul ya. Dahinya dan rosoknya dan belakangnya. Orang tak zakat tu dipatuk di ular, tang dahi, tang rosok, tang belakang. Ularnya, ular tu datang, benda yang patut dizakat tu kita nak zakat, jadi ular. Jadi sebab tu kita kena keluarkan zakat ya. Bukan semuanya. Berapa peratus? 2/5% saja. Kemudian lagi apa kata Nabi? Dan sabdanya wailul lil aghniyai minal fuqara'i yaquluna rabbana apa zalimuna
hakna allati furisat lana fa yaqulu wa izzati wa jalali wa jalla ali li adnakum wala adnahum. Artinya bermula kebinasaan bagi segala orang yang kaya, orang yang kaya yang banyak harta, daripada segala mereka yang fakir. Orang yang fakir, kalau dia deraka binasa juga lah. Kalau tak deraka dia tak ada binasa ya. Padahal berkata sekalian mereka itu yang fakir, orang fakir kata, hai Tuhan, kamu telah menzalim akan segala mereka yang kaya itu, dan kami kamu telah menzalim ke orang yang kaya itu dan kepada kami itu maksudnya ya, hak kami itu, dan telah memfardukan oleh engkau bagi kami. Maka firman Allah Ta'ala, Allah jawab, demi kekerasanku, artinya kekuasaanku itu, demi kekerasanku dan ketinggianku, kemuliaanku, sesungguhnya aku hampir akan kamu sekalian dengan rahmatku, dan sesungguhnya aku jauh akan mereka itu daripada rahmatku. Orang yang kaya yang tak nak keluarkan zakat tu jauh dari rahmat Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau dua-dua bertakwa, orang kaya dan orang miskin, ini dalam kitab lain ya. Kalau dua-dua bertakwa, dulu orang miskin tu masuk syurga. Dua-dua takwa lah kan semua layak syurga tau. Dulu orang miskin tu masuk ke syurga berbanding dengan orang kaya selama 500 tahun. Itu ada dalam kitab lain ya. Orang miskin tu dulu masuk syurga 500 tahun, lepas tu baru orang kaya masuk. Itu dua-dua takwa. Lebih-lebih kalau ada yang sombong, orang kaya yang sombong lagi lah, tak dapat masuk syurga. Kemudian lagi apa kata Nabi? Sikit lagi. Mani'u zakati finnar, ya, mani zakata finnar. Bermula orang yang menegahkan akan zakat itu, dia tempatnya dalam neraka ya. Iaitu di dalam neraka. Mani', artinya mani itu benda yang mencegah. Mani'uz zakat, tak ada siapa yang menegahkan zakat melainkan dia itu akan masuk dalam neraka. Orang tak nak keluarkan zakat tu tempatnya neraka. Ya. Ini satu hikayat cerita adalah pada masa Sayyidina Abdullah bin Abbas, atau lebih terkenal dengan nama Ibnu Abbas ya, zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha orang yang keduanya. Kedua siapa? Abdullah dan ayahnya Abbas ya. Seorang lelaki yang banyak harta, cerita tu, ada seorang lelaki hartanya banyak, maka tatkala mati ya, maka menggali mereka itu akan korek kuburnya, maka mendapat mereka itu akan ular yang besar, maka menghabar mereka itu akan Ibnu Abbas, bagi pada Allah, khabar pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dengan yang demikian itu, maka berkata ia, gali olehmu di tempat lain, gali olehmu kubur yang lain daripadanya. Maka menggali mereka itu akan kubur yang lain daripadanya, maka mendapat mereka itu akan yang amat besar lagi, ular yang amat besar ya. Mendapat mereka itu akan ular yang amat besar padanya, hingga menggali mereka itu akan kubur lain, kubur 7 kali gali ya. Korek tengah ada ular, korek ada ular 7 kali korek ya, sampai 7 kali 7 kubur. Maka mendapat mereka itu seperti itu juga. Maka bertanya Ibnu Abbas ya, akan ahli itu kepada mereka yang ngorek mayat tu, ngorek kubur mayat tu. Maka bertanya Ibnu Abbas akan ahli itu, mayat daripada hal ini apa?
mayat daripada hal itu mayat, maka berkata mereka itu bahawasanya ia menegakkan zakat. Dia tak nak mengeluarkan zakat. Maka menyuruh Ibnu Abbas akan mereka itu tanam akan dia sertanya. Letaklah dulu tanah masuk dalam kuburnya dulu, ya. Kerana dia memang layak menerima seksa macam itu. Pada olehmu dengan ini cukuplah hikayat ni memberi pengajaran kepada kita. Pada atau cukuplah tu ya. Pada olehmu dengan ini segala ayat dan hadis. Ayat Quran dah baca tadi, surah At-Taubah, surah Ali Imran, surah Fusilat dah baca semua ya. Quran dah baca, hadis pun banyak. Dan hadis dan hikayat ni cerita kejap ni tu mengambil pengajaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada harta, cukup masanya keluarkan zakat ya. Betul akan datang ketika macam tambihun. Ya, tambih artinya peringatan. Betul akan datang kita baca lah bukan pagi ni. Ya. Bila akan datang tu bila? Lepas hari ya. Kerana bulan puasa cuti. Baik. Yang cuti tuan-tuan bukan saya ya. Saya kalau tak ada cuti saya datang juga. Tapi dah cuti tak ada datang lagi. Sekian dulu pembacaan kita pada pagi ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Tak ada bangkang. Setuju belakang lah. Ada siapa-siapa nak bertanya? Diam belaka. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat, Mana nak cari? Hanya ada di pondok Ar-Ridwan. Baik, sekian dulu. Mujurlah saya dapat ngajar tuan-tuan dan puan-puan. Pandai belaka. Saya dah ajar belajar. Seorang tak ada nanya. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan tak nak bagi saya pahala lah. Kerana pahala paling besar ialah orang yang bertanya. Pahala yang nombor 2, orang yang menjawab. Tapi kalau orang ni tanya, orang ni jawab. 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 Siapa banyak pahala? Orang yang menjawab dah berapa pahala ya? Baik, sekian dulu aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir